Video kali ini kita akan tunjukkan bagaimana caranya untuk menangkap lebah tualang menggunakan karung jaring. Karung jaring kita gunakan untuk menangkap lebah tualang untuk memindahkannya, dan mungkin boleh juga kita gunakan untuk menangkap lebah sementara untuk menuai madunya. Kali ini kita akan menggunakan lebah tualang yang bersarang rendah, bersarang di pokok kelapa sawit yang condong. Okey, ini adalah karung jaring yang telah kita pasangkan di bingkai yang kita telah buat secara sendiri, iaitu menggunakan paip warna putih yang biasa digunakan untuk cabling ataupun wiring yang kita pasangkan. Kita tidak lekatkan ataupun tetapkan di bingkai ini, tapi kita buatkan ia mudah ditanggalkan daripada bingkai ini, kerana kita akan menjerut menjerut jaring ini dan kemudian menutup jaring ini supaya lebah tidak keluar. Okey, kita naikkan, serkupkan lebah tu begitu, dan kemudian seorang lagi akan sapukan, goyangkan jaring itu daripada luar, dan lebah apabila terganggu dengan goyangan itu, lebah akan berterbangan tapi terkurung dalam jaring dan berguguran masuk ke dalam jaring, dan begitulah lebah akan tidak dapat terbang keluar. Jadi untuk menuai madu akan kurang gangguan kerana lebah tidak banyak berterbangan, mungkin kurang sengatan. Pada kali ini kita lihat lebah mungkin memang kurang garang atau macam mana, kita memang tak ada sengatan langsung, ataupun mungkin kaedah ini menyebabkan lebah tidak garang, kita pun tak tahu, sebab kita tak ada gunakan asap ataupun alat untuk menghalau lebah yang lain. Kita hanya menggunakan jaring ini saja untuk kita tangkap lebah. Kita goyangkan sehingga lebah banyak berguguran ke dalam jaring. Kemudian apabila hampir keseluruhan lebah telah kita serkup masuk ke dalam jaring, kita longgarkan ikatan jaring tu, jadi jaring akan jatuh ke bawah dan kemudian kita jerutkan. Okey, lepas jerutkan, kita turunkan lebah ke bawah, dan jaring ini besar, jadi kita boleh ambil baki lebah yang masih tinggal di sarangnya. Kita boleh turunkan lebah lebih banyak masuk ke dalam jaring. Okey, lihat di sarangnya mungkin ada dalam 1/3 lagi lebah yang tidak masuk ke dalam jaring. Jadi kita boleh gunakan jaring yang sama untuk kita buka sedikit dan sapu lebah masuk ke dalam jaring, ataupun kalau kita ada 2-3 karung jaring lain, kita boleh tutup jaring yang pertama ni dan kemudian kita buka satu lagi jaring karung jaring untuk kita tangkap lagi lebah-lebah yang berbaki. Okey, ini kawasan kelapa sawit, kebun kelapa sawit di Kampung Seri Tiram Jaya, Tanjung Karang, yang mana kita telah dilaporkan oleh seorang penduduk di situ mengatakan ada lebah tualang bersarang di pokok yang condong, bersarang rendah. Jadi pada ketika itu dia nak membersihkan kawasan, jadi bila tengok ada lebah tu dia tak dapat untuk membersihkan kerana khuatir akan ada gangguan daripada lebah ni. Okey, itu kita tunjukkan, kita buka sedikit karung jaring tu untuk kita sapu baki lebah untuk masukkan ke dalam jaring lagi. Kita lihat sarang lebah tualang ni, dia kiri dan kanan ada lebah yang berkerumun di sarangnya. Jadi kita telah sapu di sebelah
kanan, kemudian kita beralih ke sebelah kiri pula. Jadi untuk keadaan sarang rendah macam ni, kita boleh lebih mudah lah untuk kita lakukan operasi begini. Kalau bersarang di kawasan tinggi, mungkin perlukan jentera pengangkat lah. Kita gunakan skylift biasanya. Kita pun pernah gunakan skylift untuk ambil cara kaedah ini. Okey, kita sapu sebelah kiri pula. Hampir keseluruhan lebah kita dah sapu masuk ke dalam jaring. Kita ikatkan, jadi kita nak uruskan untuk tuai madunya pun lebih mudah lah. Tak banyak gangguan lebah yang berterbangan, mungkin ada sengatan dan sebagainya. Tapi kali ni bila kita buat macam ni, tiada langsung sengatan yang kita terima daripada lebah ni. Sarang lebah ni kita jangka mungkin sudah berusia lebih 1 bulan daripada waktu sebelum kita lakukan operasi ni. Sebab dia dah bersarang dan mempunyai simpanan madu yang telah disimpan oleh lebah ni, koloni ni. Okey, kita lihat ada berbaki lagi lebah di sarangnya. Jadi mungkin baki dalam 1/4 ataupun 1/5 mungkin hampir kurang gangguan lah bila kita ingin uruskan sarang lebah ni. Untuk operasi pemindahan keseluruhan koloni lebah, mungkin perlukan beberapa jaring lagi, dan bila hampir keseluruhan lebah telah dimasukkan ke dalam jaring, sarangnya kita boleh potong keseluruhannya kalau kita nak pindahkan. Potong keseluruhannya. Jadi pertama kita akan turunkan kawasan simpanan madu dululah. Sebab simpanan madu ni akan basah bila kita potong. Jadi kita tak boleh gantung semula untuk kita pindahkan lebah ni. Kita potong bahagian madu dan kita ambil lah untuk kita makan, untuk kita manfaatkan madunya. Kemudian bahagian sarang anak dia, bahagian sel-sel telur, kita potong perlahan-lahan, kita letakkan di jaring yang berasingan dan kita simpanlah untuk kita pindahkan di tempat baru nanti. Di tempat baru, sarang bahagian anak ni kita gantungkan dengan 2 kayu yang kita sepitkan. Kemudian kita gantung di dahan pokok ataupun satu palang. Dan lepas gantung tu, kita lepaskan keseluruhan lebah di bawah sarang lebah tu. Jadi lebah tu biasanya akan hinggap semula di sarangnya dan berkerumun dan terus melindungi sel-sel telur dan boleh terus mengeramkan telur dan boleh manfaatkan lagi banyak anak-anak yang akan lahir. Okay, ini akan kita cuba demonstrasi bagaimana lebah ni dah tak garang lepas kita hampir keseluruhan lebah. Kita cuba letak tangan macam tu pun tak ada lebah yang serang. Okey, tu rakan sebelah lagi kita tunjukkan bahagian madu. Bahagian madu nanti kita akan potong dan kita tuai madunya. Dan untuk demonstrasi ni kita tak akan potong keseluruhan sarang lebah, kita cuma potong bahagian madu dan tuai, dan kemudian kita lepaskan semula lebah di bawah sarangnya dan nanti lebah akan berkumpul semula di sarangnya. Dan kalau lebah rasa gangguan yang telah kita buat ni menyebabkan lebah tidak selesa bersarang di situ, mungkin dalam beberapa hari lebah akan tinggalkan sarang yang telah diganggu ni, yang telah kita tuai madunya, dan pergi ke tempat lain lah untuk bersarang. Sebab pada waktu tu dia punya ratu akan berhenti bertelur dan telur-telur yang ada akan dibiarkan menetas, dan selepas menetas lebah-lebah muda telah kuat kepaknya untuk terbang dan mereka akan bawa terbanglah lebah-lebah ni semua keseluruhan koloni. Okey, sebelum kita ambil bahagian madu, di bawah bahagian madu biasanya adalah bahagian debunga, pollen. Bahagian debunga ni biasanya orang tidak akan campurkan bahagian dengan simpanan madu, sebab bahagian pollen ni boleh menyebabkan madu lebih banyak berbuih dan kurang kualiti lah untuk jualan dan juga simpanan yang lebih lama.
Okey, lepas kita potong bahagian bawah simpanan madu, iaitu bahagian debunga, di atas inilah bahagian madu. Okey, kita sapu sedikit lebah yang ada masih berkerumun, baki berkerumun di madu tu, bahagian madu tu. Kita sapu tepikan dan kemudian kita potonglah bahagian madu ni untuk kita ambil madu dia. Ada orang kata penuaian madu lebah tualang ni tidak lestari ataupun boleh menyebabkan lebah pupus kerana kita buang bahagian anak pun kita buang, tapi sebenarnya tidak. Bila lebah bersarang di bahagian kawasan condong begini, kita tidak akan buang bahagian anak, iaitu sel-sel telur tu. Kita hanya ambil bahagian atas saja, iaitu bahagian simpanan madu. Madu kali ini kita tuai, kita tak ingatlah dia punya berat keseluruhan madu, tapi bolehlah untuk kita bagikan 3 orang yang lakukan operasi ini, dan juga tuan tanah kebun ini, dan juga rakan yang pekerja yang melaporkan kehadiran lebah ni, untuk kita bagi-bagikan madu yang ada dihasilkan oleh lebah ni. Dan sebenarnya kita potong tidak keseluruhan madu ni, dan kita biarkan untuk lebah masih boleh manfaatkan madu yang tinggal, dengan harapan bila kita buat begini, kemungkinan lebah akan menyambung semula binaan bahagian madu dan terus bersarang di situ. Selepas 2 minggu mungkin kita boleh datang semula dan kita tuai semula madu kali kedua. Tapi pada kali ini bila kita cuba datang balik 2 minggu selepas tu, nampaknya lebah telah berpindah, sarangnya pun dah gugur ke tanah dan tiada madu kali kedua kita dapat tuai. Okey, sebelum kita lepaskan lebah semula, kita demonstrasi menggunakan satu cecair khas yang kita gunakan untuk elakkan sengatan lebah, iaitu ramuan dia adalah daun durian Belanda yang kita blend dengan air dan jadikan jus. Dan air durian Belanda, jus daun durian Belanda tu lah kita sapukan di tangan. Jadi bila kita cuba ganggu lebah tu, tak ada yang sengat. Kita pun tak tahu, kemungkinan sebab bau daun durian Belanda tu, ataupun memang koloni ni tidak garang seperti koloni-koloni lain. Dan ada juga tips bagaimana untuk membuatkan lebah tidak garang. Contoh dia, apabila ingin menuai madu menggunakan asap, kita sebaiknya elakkan menyalakan api di hadapan lebah, ataupun kita sorokkan supaya lebah tak nampak kita nyalakan api. Bila kita nyalakan api di depan lebah tu, mungkin lebah nampak ada satu ancaman, jadi koloni tu akan lebih garang bila nampak ada orang nyalakan api dekat dengan mereka. Itu salah satu tips yang kita boleh kongsikan. Okey, kita bawa lebah ke bawah sarangnya, kemudian kita buka dan lebah akan berkumpul semula di sarangnya. Okey, jaring ni kita gunakan kain jaring nylon yang kita jahitkan atasnya, dijahitkan dengan kain yang lembut, kain satin ataupun kain yang lain yang lembut, untuk memudahkan apabila ingin menjerut. Sebab nylon jaring ni dia keras, jadi bila kita nak jerutkan jaring yang besar, dia lebih susah untuk kita jerutkan. Jadi bila sambung dengan kain tu, lebih mudahlah untuk kita jerutkan. Jadi jaring ni kita sarankan untuk semua aktivis yang akan lakukan operasi pembinaan lebah untuk miliki. Mudah untuk kita ambil kes-kes lebah tualang begini, dan mudah untuk kita jerut, dan juga kita tutup jaring ni dan kita lepaskan semula lebah. Jadi itulah yang kita dapat kongsikan pada video kali ini.
bagaimana kita menggunakan karung jaring yang kita sediakan khas untuk kita menangkap lebah tualang dan melepaskannya semula. Karung jaring ni kita sebaiknya bila kita dah tangkap lebah masuk ke dalam karung jaring ni, kita bentangkan di lantai ataupun gantungkan kiri kanan karung jaring ni supaya lebah tidak kelemasan bertindih-tindih apabila dijerut penutup karung ni, supaya lebah bila kita lepaskan, kita kata 100% lebah boleh terbang semula, tidak ada yang mati dan cedera apabila bertindih-tindih di dalam karung jaring. Lepas kita keluarkan lebah berkumpul semula di sarangnya, dan kita lihat di dalam karung jaring pun tak ada lebah yang mati apabila bertindih-tindih. Jadi kita katakan penggunaan karung jaring ni adalah selamatlah untuk kita gunakan untuk memindahkan lebah tualang. Jadi apabila kita pindahkan lebah tualang ni bersama dengan sarangnya, sebaiknya sarangnya jangan dicampur dengan lebah yang kita masukkan dalam jaring. Maksud dia lebah adalah satu karung lain, kemudian sarangnya yang kita potong adalah satu karung lain, kita masukkan ke karung lain supaya sarangnya yang berat ni tidak akan menindih-nindih lebah yang ada bila kita masukkan ke kenderaan untuk pengangkutan. Jadi kita kurangkan kematian lebah yang kita pindahkan. Jadi bila dipindahkan di tempat baru, lebah lebih selesa dan boleh berkumpul semula di sarangnya untuk lebah teruskan hidup anak-anaknya yang telah yang telur-telur yang telah ada di sarangnya untuk ditetaskan, untuk dieramkan, untuk ditetaskan. Okey, terima kasih pada semua yang menonton. Jemput kongsi, kaedah ini belum ada dilakukan di mana-mana negara. Kita cuba cari. Hanya kami di Persatuan Penyelamat Lebah Malaysia, My Behaviour, yang mula kita mempelopori kaedah ini untuk kita perkenalkan, untuk kita selamatkan lebah daripada dihapuskan bila bersarang di kawasan kediaman, dan untuk kita kurangkan risiko sengatan apabila kita ingin uruskan lebah ni apabila kita ingin menuai, contoh dia dalam keadaan sarang rendah begini. Dan kalau bersarang di kawasan yang lebih tinggi, itu adalah satu mungkin inovasi yang lain lah kita perlu fikirkan selepas ini untuk menuai lebah yang bersarang tinggi dan banyak sarang di satu pokok. Contoh dia di pokok tualang mungkin ada sehingga 50 ke 100 sarang, mungkin perlu kaedah yang lain lah. Kaedah menggunakan jaring ni mungkin sesuai untuk kita gunakan untuk pemindahan, memang kita buat untuk pemindahan lebah, dan juga sesuai juga untuk tuai madu lebah tualang yang hanya satu sarang di situ dan bersarang rendah lah, yang kita tunjukkan dalam demonstrasi ini. Okay, kita cuba tengok lebah yang berbaki yang tinggal di dalam karung jaring, nampaknya tak ada yang mati lah. Kita boleh katakan teknik ini berjaya untuk kita perkenalkan pada semua untuk memindahkan lebah tualang. Jemput kongsikan video ini dengan yang lain supaya lebih ramai tahu aktiviti kita dan tahu bagaimana kaedah untuk kita selamatkan lebah ni. Untuk bingkai frame yang kita gunakan untuk tangkap lebah tualang ni, nanti kita tunjukkan dalam video lain bagaimana cara menyediakannya. Okey, terima kasih semua. Jemput kongsikan dan jemput like, jemput share, jemput subscribe channel kami di YouTube, kemudian di Facebook, Instagram dan Twitter. Kita ada semua di sosial media yang utama ni. Sekian saja, terima kasih.